أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan satu perniagaan yang mana keuntungannya ialah kamu bebas daripada azab api neraka yang pedih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaannya, maka kita dapat sama-sama hadir berjemaah ke rumah Allah ini. Kesungguhan, konsisten, kegigihan tuan-tuan hadir ke rumah Allah ini merupakan satu bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya itu Allah akan balasi dengan dijauhkan daripada azab api neraka yang pedih. Seperti mana firman Allah Ta'ala yang saya bacakan tadi, yang mana Allah menawarkan kepada kita semua satu tawaran yang paling hebat. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Huzaifah, anak kepada Utbah bin Rabi'ah, ketika dalam perang Badar, bagi dia buat satu pengumuman. Barang siapa yang bertemu dengan keluarga Bani Hashim dan juga beberapa nama yang Nabi sebutkan nama di kalangan ahli keluarga Nabi lah. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib yang pada masa itu belum Islam. Dan beberapa orang nama. Barang siapa yang bertemu dengan keluarga Bani Hashim dan Abbas bin Abdul Muttalib dan beberapa nama lagi, maka janganlah bunuh. Kerana mereka hadir dalam perang ini kerana dipaksa. Abu Zaifah dia bertembung dengan dalam perang Badar ni dia akan bertembung dengan bapanya Utbah bin Rabi'ah dan juga Syaibah bin Rabi'ah, pakcik dia. Jadi bila dia dengar pengumuman Nabi ni, dia kata lebih kuranglah katanya, bila aku bertembung dengan keluarga Bani Hashim dan nama Nabi sebutkan, aku akan bunuh. Lebih kurang begitulah. Maknanya menyanggah kata Nabi, seolah-olah menyanggah pengumuman yang Nabi buat. Kerana apa? Kerana dia merasakan sesuatu yang dia berdepan dengan ayahnya yang kafir, Utbah bin Rabi'ah, dan juga pakcik dia.
dan juga ada kalangan ahli saudara adik-beradik dia yang masih belum Islam untuk menghadapi perang lah, terpaksa membunuh. Tapi Nabi buat pengumuman yang berbeza, keluarga Bani Hashim jangan dibunuh. Lalu kata-kata Abu Zaifah ni didengar oleh Nabi SAW. Maka Nabi bertanya pada Sayyidina Umar Al-Khattab ketika itu, adakah Abu Huzaifah berkata yang demikian-demikian? Maka Sayyidina Umar kata, wahai ya Rasulullah, izinkan aku untuk menghunus pedangku dan aku tebas kepala Abu Huzaifah kerana sifat kemunafikannya. Sayyidina Umar dia garang, kan? Abu Huzaifah bila dengar apa yang diucapkan ni, dia tersilap. Dia tersilap cakap. Dan dia rasa amat bersalah. Kerana apa yang diucapkan ni telah diketahui oleh Nabi, tapi tidak ambil apa-apa tindakan. Nabi tidak marah dan sebagainya, tapi Abu Zaifah dia rasa tak selesa. Dia rasa berdosa. Walaupun sebenarnya Nabi tidak marah. Ini suasana perang. Masa tu dengan amarahnya dan sebagainya. Maka dia berazam untuk bagaimana cara untuk dia selamat daripada api neraka atas kesilapan ucapannya itu. Dia khawatir dia tersalah cakap dan Nabi akan rasa marah dan dia tidak selamat dengan api neraka. Maka dia memikirkan cara bagaimana dia nak selamat daripada bakaran api neraka. Maka dia berazam untuk mati syahid. Itulah jalannya untuk selamat daripada diseksa dalam neraka atas kesilapan ucapannya itu. Dia berazam untuk mati syahid. Dan keazaman dan doanya itu dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya beliau mati syahid dalam perang Yamamah. Selepas kewafatan Nabi SAW. Apa yang saya sebutkan ini tuan-tuan, apa yang berkait juga dengan apa yang Allah tawarkan tadi dalam surah apa tu? Surah As-Saff Surah Al-Munafiqun ke? Surah Al-Munafiqun. Yang mana Allah tawarkan, maukah aku tunjukkan satu perniagaan yang mana keuntungannya ialah kamu bebas daripada azab api neraka. Kita kena ada azam tuan-tuan, kita kena memikirkan cara untuk selamat daripada azab api neraka. Saudara kita di Gaza sana, mereka terbukanya pintu peluang yang cukup luas untuk selamat daripada azab api neraka. Iaitulah dengan jalan syahid fi sabilillah. Itu ujian yang mereka hadapi di sana. Ujian yang cukup besar. Ujian mereka dah lepas untuk datang ke masjid, berjemaah di masjid. Mereka tak ada masalah tu. Menghafal Quran dan amalan-amalan rutin orang soleh. Dibuktikan dengan kita tengok dalam tayangan-tayangan dalam media bagaimana perasaan sabarnya, keimanannya, ketenangannya dalam menghadapi ujian itu. Maknanya ujian hawa nafsu mereka sudah lepas. Dan mereka berdepan dengan ujian yang amat besar, iaitulah ujian kehilangan nyawa, kehilangan ahli keluarga, kehilangan harta benda dengan sebab peperangan. Dan ujian untuk mereka ni sedang berjalan, sudah masuk kepada 51 hari. Mereka berdepan dengan satu makhluk yang ganas. Orang kata zahir manusia tapi jiwa dia bukan manusia lah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok sendiri dengan ucapan-ucapan mereka. Namun kita di sini tuan-tuan, kita berdepan dengan jihad hawa nafsu. Untuk datang berjemaah di masjid, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala yang difardukan. Kita masih lagi berperang, berjuang untuk memastikan hawa nafsu kita tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih. Berimanlah kamu pada Allah dan Rasul, insya-Allah. Syarat pertama tuan-tuan, mudah-mudahan kita dah lepas. Kita ni orang yang beriman, mudah-mudahan keimanan kita kekal sampai akhir hayat kita. Tak cukup dengan itu, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan berjuanglah kamu pada jalan Allah Ta'ala. Buktikan jihad kita, kesungguhan kita mentaati perintah Allah Ta'ala. Di Malaysia, di sekitar kita ni, kita berjihad
untuk mentaati perintah Allah Ta'ala dengan mengorbankan harta kita, jiwa kita, mengorbankan masa kita, tenaga kita, hawa nafsu kita untuk mentaati perintah Allah Ta'ala. Ini yang kita masih berperang. Tuan-tuan tadi masa nak datang ke masjid, sebelum dah dengar dah azan berkumandang oleh Pak Bilal kita, dalam masa yang sama kita berperang dengan hawa nafsu. Nak pergi tak nak pergi, nak pergi tak nak pergi. Tengok, mendung je kan. Nanti malam ni sejuk tidur malam ni. Tengok pula rancangan TV best pula tu cerita Melayu. Contohlah, kita tak tahu cerita apa kan. Berperang. Tengok pula isteri baru je masak makanan, makan malam, panas lagi, ayam goreng ke apa ke. Nak pergi masjid ke, nak makan dulu. Kan pergi masjid ni, makanan balik-balik mungkin anak-anak dah habis kan, contohnya. Tapi tuan-tuan, kita gagahkan diri kita untuk hadir ke masjid ini. Dan ini merupakan satu kemenangan. Dan yang pastinya peperangan kita dengan hawa nafsu ialah peperangan yang berterusan sampai akhir hayat. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kekuatan kepada kita, kemenangan kepada kita. Mudah-mudahan kegigihan dan pengorbanan kita itu akan dibalasi dengan dijauhkan kita daripada azab api neraka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tajuk bab 12, cemas dan gelisah di padang mahsyar. Kehancuran alam semesta ditandai dengan tiupan sangkakala yang pertama. Maknanya tiupan sangkakala yang pertama, maka berlakulah kehancuran. Kehancuran alam. Kiamat bukan sekadar kerosakan pada alam. Bukan sekadar berlakunya perubahan ataupun gelombang tsunami yang besar ataupun kerosakan yang dahsyat yang digambarkan oleh barat dalam filem-filem mereka. Tapi kiamat ialah kehancuran alam. Bila sebut alam, bukan sekadar bumi, bulan, bintang, cakrawala, seluruh yang namanya makhluk, semuanya akan dimatikan, dimusnahkan dengan berlakunya kiamat. Maknanya kehancuran, kejadian kiamat ialah kehancuran secara total seluruhnya. Termasuklah para malaikat yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maknanya kalau malaikat itu pun mati tuan-tuan, apatah lagi kita manusia. Kehancuran alam ditanda dengan tiupan sangkakala yang pertama. Setelah tiupan itu, alam semesta dan semua kehidupan yang berada dalamnya hancur, lebur, berkecai. Tiada satu pun makhluk yang selamat. Tak ada satu pun. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang hidup. Dan seluruh makhluk yang Allah ciptakan, semuanya akan musnah, akan mati. Jangan angan-angan untuk selamat daripada hari kiamat. Ni cerita saya masa kecil dululah, masa kecil ni. Dulu saya masa kecil, saya angan-angan nak jadi angkasawan. Tujuannya apa? Saya nanti naik kapal angkasa, kalau baru kiamat, saya terbang daripada bumi, bumi hancur, saya selamat. Itu cita-cita dan angan-angan kanak-kanak. Jangan diambil kan angan-angan tu. Tapi kita dah tahu bahawa kiamat ni bukan sekadar kehancuran bumi, tapi kehancuran semua yang namanya makhluk. Setelah semuanya makhluk hancur berkecai, tiada satu pun makhluk yang selamat, lalu ditiupkan sangkakala untuk kali yang kedua. Dan saat ini seluruh makhluk kembali bangkit untuk menjalani kehidupan untuk kali yang kedua. Dan inilah berita yang besar yang Nabi bagi tahu pada seluruh manusia, termasuklah khususnya orang-orang kafir musyrik yang selama ni mereka menganggap kehidupan hanya sekali dan selepas berlakunya kematian, maka mereka menyangkakan manusia akan menjadi debu-debu seperti mana binatang-binatang yang mati menjadi bangkai dan menjadi debu. Tapi apabila Nabi datang kepada manusia, diberitakan bahawa akan berlakunya hari kiamat,
akan berlakunya kehidupan kali yang kedua, maka ada di kalangan mereka yang menentang perkara ini, menentang berdasar pada logik akal. Maka kita orang yang beriman, wajib kita mengimani bahawa kehidupan kita akan ada dua kali. Dan kehidupan kali kedua tentunya berbeza daripada kehidupan kali yang pertama. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, kehidupan yang kali kedua adalah lebih baik daripada kehidupan yang pertama. Walal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan yang kedua itu lebih kekal. Dan kehidupan yang kedua itu lebih baik daripada kehidupan yang pertama. Beberapa hadis menjelaskan bahawa proses pengembalian makhluk bermula dengan hujan yang sangat lebat menyirami bumi selama beberapa hari. Air itu menumbuhkan benih makhluk yang terpendam di bawah tanah ini supaya tumbuh dan berkembang. Nabi SAW berkongsi kepada kita, memberikan maklumat bagaimanakah proses kejadian manusia kali yang kedua. Setelah berlakunya kiamat dan bumi ini hancur, semua manusia berada dalam alam barzakh. Kemudian apabila Allah ingin menghidupkan kembali manusia dan seluruh makhluk yang pernah hidup atas dunia untuk kali yang kedua, maka Nabi menceritakan tentang proses kejadian tersebut. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, antara dua tiupan sangkakala, yakni tiupan yang pertama dan kedua, adalah 40. Maka sahabat bertanya, orang ramai bertanya kepada Abu Hurairah, 40 hari? Beliau menjawab, tidak. Tidak tahu. 40 bulan? Beliau menjawab kembali, tidak tahu. 40 tahun? Beliau juga menjawab, aku tidak tahu. Hal ini kerana Abu Hurairah tidak memiliki pengetahuan tentang perkara tersebut. Beliau hanya menyampaikan hadis sebagaimana yang beliau dengar. Maknanya dalam tempoh antara berlakunya tiupan sangkakala yang pertama kepada tiupan sangkakala yang kedua, Nabi sebut tempohnya 40. 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun, Nabi tak sebut. Kenapa? Secara logiknya tuan-tuan, bila berlakunya kiamat, matahari dan bulan sudah tidak ada. Hari ini penentuan hari, bulan, minggu berdasar pada peredaran dan pergerakan matahari dan bulan. Bila sudah berlaku kiamat, maka matahari dan bulan sudah tidak wujud. Jadi macam mana nak tentukan hari? Hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Tapi Nabi sebutkan antara berlaku tiupan sangkakala yang kedua kepada tiupan sangkakala yang pertama kepada yang kedua, tempohnya 40. Nabi SAW bersabda, "Tsumma yunzilullahu minas sama'i ma'a, fayanbutuna kama yanbutul baqlu, laisa minal insani syai'un illa yabla, illa azman wahidan, wa huwa ajbuz zanab, wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah." Dalam tempoh itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit. Maka mereka, yakni manusia, akan tumbuh sebagaimana tumbuh-tumbuhan. Semua bahagian tubuh manusia sebelum ini hancur kecuali satu tulang, iaitu hujung ekornya, ataupun dalam hadis sebutkan ajbuz zanab, satu tulang ekor. Ajbuz zanab tu ialah ekor hujung tulang. Hujung tulang tu ada ekor. Ekor tu namanya ajbuz zanab. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Daripada tulang inilah disusunkan kembali penciptaan makhluk pada hari kiamat. Nabi sebutkan
sebagaimana pokok-pokok, rerumput, tumbuh-tumbuhan tumbuh selepas berlakunya hujan di bumi, maka nanti Allah akan ciptakan satu langit yang langitnya tak sama dengan langit sekarang ini. Air yang airnya tak sama dengan air hujan yang sedang turun hari ini. Tapi air hujan itu akan turun, diturunkan oleh Allah Ta'ala ke bumi, dan bumi itu mungkin tidak sama dengan bumi yang ada hari ini. Dan daripada air itu akan menumbuhkan, menghidupkan manusia seumpama pokok-pokok. Kalau pokok itu dia daripada biji benih, datang air hujan, maka dia akan tumbuh anak pokok, akar dan sebagainya keluar daripada bumi. Tapi air hujan ini yang Allah jadikan ini, dia akan daripada tulang ajbuz zanab itu akan menumbuhkan, akan mengembangkan tulang-tulang manusia, menjadikan dia manusia yang sempurna daripada air yang Allah turunkan itu. Itulah yang Nabi kongsikan tentang bermulanya proses kejadian manusia untuk kali yang kedua. Dalam riwayat Al-Hakim daripada Abu Sa'id Al-Khudri, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah rupa hujung ekor itu ataupun ajbuz zanab itu?" Bagi dia menjawab, seperti biji ataupun dalam istilah disebut habbatul khardal. Seperti biji. Khardal ni dia biji lah, kan? Tapi Nabi sebutkan habbatul khardal. Maknanya tulang itu sangat kecil sehingga hampir tidak terlihat oleh mata biasa. Habbatul khardal ataupun ajbuz zanab ni dianya sangat halus, yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Wallahu alam. Tuan-tuan mungkin boleh kaji apa yang disebutkan sebagai habbatul khardal dalam tulang manusia. Jadi daripada habbatul khardal ataupun ajbuz zanab itulah Allah akan menjadikan manusia sedikit demi sedikit, sehinggalah menjadi manusia yang sempurna seperti mana yang tuan-tuan lihat hari ini. Manusia akan nanti, kita akan dibangkitkan dalam usia Nabi sebutkan sekitar 30 ke 35 tahun. Tuan-tuan nak tengok diri tuan-tuan nanti dekat padang mahsyar, tuan-tuan tengok gambar tuan-tuan sekitar umur 30 ke 35 tahun. Masa tu ganteng lagi, misai lebat lagi, kulit tegang lagi, mata pun masih cerah, masih handsome lagi lah. Sekitar tu. Baik. Semua manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dikhatankan. Sebagaimana kami menciptakan manusia pertama kali, maka kami akan mengembalikannya. Itu merupakan janji yang akan kami laksanakan. Seperti mana kita lahir daripada perut ibu kita dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, belum dikhatankan, maka nanti ketika kita dihidupkan kali yang kedua dalam keadaan tidak berpakaian, tiada alas kaki, tidak berkasut dan berselipar, dan juga kita hidup kembali dalam keadaan tidak dikhatankan. Sama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menceritakan tentang keadaan manusia ketika dihidupkan kembali kali yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
Dan sangkakala pun ditiup yang kedua kalinya untuk membangkitkan orang-orang dari kubur. Dan seketika itu mereka bergerak cepat dari kuburnya menuju kepada Tuhannya. Maknanya tuan-tuan, ketika tiupan sangkakala yang kedua ditiupkan, kita akan bangkit daripada kubur dengan cepat. Maknanya bangun daripada macam orang yang terkejut, bangun daripada tidur. Bangun dengan cepat. Lalu bagi orang-orang kafir mereka berkata, ya wailana man ba'asana mim marqadina. Celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Itu ucapan orang-orang kafir. Bila dihidupkan kali kedua, mereka akan berkata, ya wailana man ba'asana mim marqadina. Celakalah kami, siapakah yang bangkitkan kami dari tempat tidur kami? Ada pendapat ulama menafsirkan yang dimasukkan dengan tempat tidur ini ialah orang-orang kafir ni tuan-tuan, ketika mereka di alam barzah, mereka daripada bermula hari pertama sampailah kepada hari kiamat, mereka ni diseksa setiap hari pagi dan petang. Ada dalam ayat Quran. Pagi dan petang mereka diseksa. Dan apabila berlakunya hari kiamat, ulama berpendapat bahawa bermula daripada berlakunya hari kiamat hinggalah kepada tiupan sangkakala yang kedua, roh orang kafir di alam barzah ni direhatkan, tidak diseksa. Mereka diseksa setiap hari daripada hari pertama mereka mati sampai hari kiamat. Kemudian daripada hari kiamat sampai kepada tiupan sangkakala yang kedua, mereka direhatkan, ditidurkan. Sebab itulah keluar daripada mulut mereka, ya wailana man ba'asana mim marqadina. Celakalah kami. Kenapa mereka mencelakakan diri mereka? Kerana mereka tahu bahawa inilah waktu mereka akan diazab dalam neraka. Mereka bermula pada hari inilah bermulanya mereka akan menerima azab neraka yang dinampakkan setiap hari dalam kubur mereka, dalam alam barzah mereka. Man ba'asana mim marqadina. Siapa yang bangkitkan kami daripada tidur? Maknanya mereka direhatkan sebentar. Dan apabila mereka berehat dan dibangkitkan kali kedua, maka itulah disebutkan bahawa mereka dibangkitkan daripada tidur kami, yakni kubur. Kemudian, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Lalu dikatakan pada mereka, iaitulah para malaikat berkata, inilah yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala yang Maha Pengasih dan benarlah para rasulnya. Selama ini para rasul, termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah tinggal untuk menyatakan berlakunya hari kebangkitan. Daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad, termasuklah Nabi Isa alaihissalam, termasuklah Nabi Musa alaihissalam yang dipegang katanya oleh orang-orang Yahudi. Nabi Isa yang dipegang kata-katanya oleh orang-orang Kristian. Pun mereka sebenarnya menyatakan perkara yang sama, bahawa akan berlakunya hari kebangkitan. Maka benarlah para rasul yang selama ini beritahu pada manusia tentang berlakunya hari kebangkitan semula. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. Teriakan itu hanya sekali saja. Maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisap. Tiupan sangkakala yang kedua itu sekali saja tiupan. Dan selepas itu manusia akan dihadapkan di mahkamah akhirat untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu tidak ada sama sekali orang yang dirugikan sedikit pun. Kamu tidak akan diberikan balasan kecuali atas apa yang telah kamu lakukan. Di mahkamah akhirat tidak akan ada orang yang akan dirugikan, walaupun dia beramal dengan amalan yang paling halus,
sebesar zarah, ataupun dengan niat yang baik, yang akan dikurniakan satu pahala, semuanya akan ditunjukkan di hadapan Allah Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun dia melakukan kebaikan sekecil zarah ataupun melakukan kejahatan sekecil zarah, semuanya akan ditunjukkan di hadapan Allah Ta'ala dan mereka tidak akan dirugikan. Dan kamu tidak akan dibalas kecuali atas apa yang kamu kerjakan. Apa yang kita lakukan atas dunia, semuanya Allah akan berikan pembalasan. Maknanya Allah tidak bersikap zalim. Allah tidak membalas pada perkara yang kita tidak lakukan. Allah akan berikan balasan atas apa yang kita lakukan. Baik amal yang kita lakukan, maka baik balasannya. Jahat ataupun buruk amal yang kita lakukan, maka buruklah balasannya. Setiap amalan ada pembalasan. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, berdasar kepada ayat ini, maka kita kena pastikan amal-amal kebaikan yang baik sahaja yang Allah nilai. Manakala amal-amal kejahatan, inilah waktu untuk kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pintu taubat sentiasa Allah buka. Selagi matahari belum terbit sebelah barat, selagi nyawa belum sampai ke hakum, maka pintu taubat sentiasa dibuka. Maka perbanyakkan istighfar dan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Manakala dosa-dosa kita sesama manusia, selagi tidak minta maaf dan minta ampun kepada mereka, selagi itulah kita tidak akan selesai. Sebab itu Nabi sebutkan, selesaikan segera sekarang juga. Jangan bertangguh. Urusan-urusan kita sesama manusia jangan bertangguh. Mungkin di sisi Allah Ta'ala, dosa-dosa dengan Allah Ta'ala Allah ampunkan. Tapi dosa, kesalahan sesama manusia, selagi mereka tidak maafkan ataupun ampunkan, selagi itulah urusan kita tidak selesai. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi menceritakan tentang keadaan seorang hamba yang mati syahid. Mati syahid ni tuan-tuan, kematian yang mulia. Dia tidak akan disiksa dalam alam kubur, dia tidak akan dihisap, dia tidak akan susah di padang mahsyar, dia akan masuk syurga. Tapi tuan-tuan, hamba Allah ini dia mati syahid. Tetapi dia mati syahid dalam keadaan masih ada hutang yang dia belum selesai sesama manusia. Maka hamba Allah ni kata, ya Allah, aku tidak ada dinar, tidak ada dirham, dan bumi pun telah hancur. Maknanya dia tidak mampu nak bayar hutang-hutang yang dia alami. Walaupun dengan segala pahala-pahala yang dia ada, mungkin dia telah tebuskan dengan segala urusan sesama manusia, tapi ada yang tak selesai. Hutangnya masih ada dia yang belum selesai. Maka Allah perintahkan malaikat untuk campakkan hamba Allah ini ke dalam neraka. Dalam neraka Nabi sebut, dia berjumpa dengan hutangnya dalam bentuk yang asli. Allah alam macam mana bentuk hutang yang asli. Tapi dia jumpa, dia nampak hutang itu dalam bentuk yang asli dalam neraka. Maka dia ambil hutang tu dan dia pikul di atas bahunya. Kemudian dia panjat untuk keluar daripada neraka. Sampai kepada pintu neraka. Dia sangkakan dia akan keluar daripada neraka. Tapi malaikat penjaga neraka telah menolaknya kembali masuk ke dalam neraka. Baik itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, itu contoh hutang ni antara urusan dengan manusia. Begitulah dengan urusan-urusan yang lain. Selagi mana kita ada kat dunia, kita boleh berhubung, kita boleh telefon, kita boleh berWhatsApp, berFacebook. Dengan teknologi perhubungan yang mudah hari ini, maka segeralah selesaikan urusan kita sesama manusia sebelum kita akan berdepan dengan kesukaran yang amat sangat ketika nanti di akhirat.
Itu di antara dalil Al-Quran dan juga hadis yang menyatakan tentang peristiwa hari kebangkitan semula. Maka di sini kita berdasar kepada dua dalil yang qat'i ini, maka kita sebagai orang yang beriman wajib mengimani dan meyakini tentang peristiwa kehidupan kembali kali yang kedua. Dan barang siapa yang mengingkari tentang peristiwa kehidupan kali kedua ini, maka dia ingkar dengan sedar dan dengan ilmu, maka dia boleh jatuh kafir. Baik. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian, semua makhluk bergerak dalam rombongan yang besar yang terdiri daripada jutaan manusia menuju ke satu arah. Apabila hari kebangkitan semula itu disebutkan satu zaman yang namanya Yaumul Ba'ats, zaman kebangkitan semula. Itu satu zaman. Itulah bermulanya hari yang Allah sebutkan fi yaumin kana, hadis Nabi sebutkan fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Itulah bermulanya hari, iaitulah satu hari bersamaan 50,000 tahun. Satu hari di akhirat bersamaan 50,000 tahun dunia. Maknanya Yaumul Ba'ats, zaman kebangkitan itu satu zaman. Satu zaman maknanya tempoh yang lama lah. Yang mana zaman itu ialah satu hari bersamaan 50,000 tahun. Setelah habis zaman Yaumul Ba'ats, zaman kebangkitan itu, Allah akan alihkan kita kepada satu zaman yang baru yang namanya Yaumul Mahsyar, zaman berhimpun di padang mahsyar. Setelah semua makhluk dihidupkan, maka Allah perintahkan manusia untuk bergerak ke satu tempat. Ada satu pengumuman dan arahan oleh Allah Ta'ala untuk seluruh makhluk bergerak ke satu tempat. Maka manusia dengan jumlah yang terlalu ramai, jutaan, puluhan juta, ribuan juta, akan bergerak serentak ke satu tempat. Dan pergerakan manusia itu berdasar kepada tahap keimanan dan ketakwaan masing-masing. Ada 2 minit lagi. Okey. Pergerakan manusia itu berdasar kepada keimanan dan ketakwaan masing-masing. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tertunduk. Itu dalam surah An-Nazi'at ayat 8 hingga 9. Manusia akan berjalan dalam keadaan ketakutan dan tunduk. Tunduk, takut. Kerana benar-benar berlaku seperti mana yang sering kita dengar dalam dunia ni, kita dengar tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan, tentang Yaumul Mahsyar. Kita hanya dengar je hari ini, tapi hari itu benar-benar kita melihat kejadiannya. Benar. Dan pastinya pada waktu itu bagi orang-orang yang melakukan dosa, mereka akan berasa dalam ketakutan kerana pastinya inilah waktu yang mana dia akan mendapat pembalasan. Sebahagian daripada mereka ada yang berjalan kaki. Sebahagian yang lain berjalan dengan berkenderaan. Ada yang merangkak dengan tangan. Bahkan ada juga yang berjalan dengan wajahnya. Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, bagaimana seorang kafir berjalan dengan wajahnya? Bagi dia menjawab, lepazan ni kita akan dengar apa jawapan Nabi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil ali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب العزة والجلال والصلاة والقهر وأتمها من الصلة والفضل وبعث مقام محمد رسول إنك لا تخلف يا أرحم الراحمين وصلى الله عليه وسلم. Jadi tuan-tuan mati Allah Ta'ala, bila Nabi sebut ada yang akan berjalan dengan wajah, sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seorang kafir berjalan dengan wajahnya? Baginda menjawab, bukankah Allah yang membuatnya dapat berjalan dengan kaki, maka dia juga mampu membuatnya berjalan dengan wajah. Allah yang berkuasa boleh menjadikan kita ni berjalan dengan kaki. Kat dunia ni pun ada Allah ciptakan manusia tak boleh berjalan dengan kaki. Mereka terpaksa berjalan dengan tangan. Ada tak kan? Orang yang kakinya kudung, yang lahir dalam keadaan cacat tidak berkaki, mereka jadikan tangannya sebagai kaki. Malah ada orang yang di dunia ni Allah dah ciptakan, dia tidak ada tangan, kakinya jadi tangan. Ada tak? Dia makan pakai kaki, sikat rambut pakai kaki, mandi pakai kaki, pakai baju pun pakai kaki. Kita yang sempurna badan ni memang tak mampulah nak ikut, sebab kita diciptakan sempurna tubuh. Tapi ada manusia yang Allah ciptakan dalam keadaan diuji dengan kecacatan, tapi dia boleh hidup. Menulis dengan, melukis dengan kaki pun ada kat dunia. Itu semua ciptaan Allah Ta'ala. Cumanya kat dunia kita tak jumpa lagi lah manusia berjalan dengan muka. Betul tak? Yang berjalan dengan perut ada. Baru ni, bukan baru ni, ada lama tu ada seorang Tok Sami tu, dia pecahkan rekod dunia, dia berguling. Berguling sampai ke kuil dia. Pecah rekod dunia, berguling. Tu mungkin berjalan dengan perut lah. Kan? Ada Nabi sebut, ada yang berjalan dengan perut. Sahabat bertanya, macam mana rupa manusia berjalan dengan perut?
Maka Nabi kata, bayangkan kamu hanya tahu binatang ni berjalan dengan 2 kaki ataupun 4 kaki. Lalu sampai satu berita pada kamu, ada binatang yang berjalan dengan perut. Kamu berasa pelik, tiba-tiba ada ular yang menyusur depan kamu. Maka barulah kamu tahu itulah rupa binatang berjalan dengan perut. Hari ini kita pelik bila Nabi sebut berjalan dengan wajahnya. Tapi nanti ketika di akhirat, bila kita akan nampak real rupa manusia berjalan dengan wajah, maka kita tidak akan rasa pelik. Oh, macam tu rupanya berjalan dengan wajah. Seperti mana kita lihat ular berjalan dengan perutnya. Jadi pelbagai keadaan manusia berjalan kepada mahsyar ini berdasar kepada kemuliaan dan kehinaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah taala, kalau kita nak masuk dalam kumpulan manusia yang berjalan kepada mahsyar dalam keadaan sempurna, malah diberikan keistimewaan-keistimewaan sebagai VIP di sisi Allah Ta'ala, maka kita hidup atas dunia ini, maka kita perlu dan wajib untuk bersungguh-sungguh mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebagai penutupnya, Nabi sebutkan bagaimana rupa padang mahsyar. Tuan-tuan nak tahu tak rupa padang mahsyar? Mereka kemudian berkumpul di padang mahsyar, iaitu sebuah padang luas yang tanahnya putih seumpama pasir di pinggir pantai, datar, rata tanpa bukit dan lubang. Nabi sebut padang mahsyar ni rata, warnanya putih, asal-asalnya putih, tapi lama-kelamaan dia menjadi merah menyala. Kenapa tuan-tuan? Kerana lamanya matahari membakar padang mahsyar. Yang asalnya putih umpama pasir di pantai menjadi merah menyala yang panas kerana terlalu lama matahari membakar padang mahsyar. Rata tanpa bukit. Tak ada lubang, tak ada lembah untuk berlindung daripada kepanasan. Jadi semua manusia akan merasai perasaan yang sama di atas padang mahsyar. Tidak ada bangunan ataupun bendera yang menunjukkan pemilikan. Kat dunia ni ada batu apa tu? Batu penanda aras pemilikan, kan? Batu apa namanya? Batu bersurat. Batu sempadan, kan? Batu sempadan penentu. Ni sempadan saya punya tanah. Ni jiran saya sebelah. Tapi di padang mahsyar tak ada. Tak ada penanda, tak ada bendera, tak ada batu yang menentukan hak pemilikan seseorang, tak ada. Tak ada bangunan, tidak ada pokok. Imam Al-Ghazali berkata, janganlah kamu berfikir bahawa tanah itu seperti tanah di dunia, tidak ada persamaan antara kedua-duanya melainkan namanya sahaja. Jangan ingat padang mahsyar ni macam padang bola. Jangan ingat macam padang stadium Bukit Jalil. Jangan ingat macam padang pasir Sahara, tidak. Namanya saja yang sebutkan sebagai padang mahsyar, tapi dia tidak akan sama dengan mana-mana padang pun yang di dunia sekarang. Kerana dunia ni akan hancur dan Allah akan ciptakan yang baru dan tentunya tidak akan sama dengan apa yang pernah Allah ciptakan sebelum ini. Ibnu Mas'ud berkata, tanah pada hari itu semuanya dipenuhi dengan api. Syurga di seberangnya dapat dilihat bersama para bidadari dan cawan-cawan minuman. Riwayat Imam Waqi' dalam kitab Az-Zuhud. Di akhirat tuan-tuan ada 2 tempat, ada 3 tempat. Satu padang mahsyar, satu syurga, satu neraka. Itu je. Padang mahsyar tempat manusia mula-mula berkumpul, dan lepas tu akan dihisap, dinilai. Jadi sama ada dia akan dihumban dalam neraka bagi orang kafir, ataupun ada pilihan masuk ke syurga bagi orang-orang yang beriman melalui titian sirat. Jadi itu sahaja tempatnya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sedikit perkongsian berdasar pada hadis-hadis Nabi SAW untuk renungan diri kita. Penutupnya tuan-tuan, hari ini kita masih hidup atas dunia. Kita masih lagi bernafas dengan udara yang Allah berikan.
dan kita masih lagi berpeluang untuk meningkatkan amal soleh kita, meningkatkan keimanan kita, dan untuk kita selamat daripada alam barzah, siksaan kubur dan juga siksaan api neraka. Allah masih lagi beri peluang pada saat ini. Dan ingat, kita sudah tidak ada banyak masa. Hidup ini singkat, tuan-tuan. Kita sudah tidak ada banyak masa untuk kita berseronok-seronok membuang masa. Kerana bila-bila masa daripada saat ini hinggalah kepada waktu yang ditentukan, Allah akan ambil nyawa kita. Malaikat maut apabila Allah sudah perintahkan, dia akan datang tanpa tempoh ataupun tanpa bertangguh. Kalau Allah perintahkan siang, siang dia datang. Kalau malam, malam dia datang. Waktu sehat pun dia datang. Waktu kita sakit pun dia datang. Waktu kita tua pun dia datang. Waktu kita muda pun dia datang. Waktu kita sibuk pun dia datang. Waktu kita lapang pun dia datang. Bila-bila masa, bila sudah waktunya Allah perintahkan dia datang, maka dia akan tetap datang. Maka kita sudah tidak ada banyak masa. Masa kita singkat untuk menuju kepada alam akhirat. Maka bersedialah dari sekarang, bertaubatlah sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala atas segala dosa kita, dan minta ampun dan maaflah sesama manusia sekiranya ada kesalahan dan kesilapan yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah Ta'ala dengan hati yang tenang dan sejahtera. Seperti mana firman-Nya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tiada gunanya segala harta benda dan anak pinak, melainkan orang-orang yang bertemu dengan Allah Ta'ala dengan hati yang tenang dan sejahtera. Allahu alam, aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.